feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita teruskan dengan chapter 11. So yang ni quite critical. So time value of money, which is quite related to finance lah. So dia sebenarnya mathematical of finance. So bear in mind, this topic is quite challenging lah for the first time lah. So second time you ambil masa subjek lain nanti, so insyaAllah dia akan jadi senang lah kalau you faham betul-betul. Okay, so dalam chapter 11 ni, time value of money, so kita nak tengok pengiraan nilai duit lah, disebabkan oleh masa perubahan nilai duit. Okay, definition of time value of money kita akan tengok, and then kita akan tengok future value of money. Future value ni nilai duit pada masa hadapan, and then present value of money, duit daripada masa hadapan, kita tengok nilai dia sekarang berapa. So macam patah balik lah kan, regress balik. Okay, and then kita akan tengok annuities. Annuities ni multiple payment, payment banyak kali. And then amortization ni jadual pembayaran lah. Okay, so konsepnya sebenarnya time value of money, nilai hari ni dengan nilai masa depan pada duit yang sama akan berbeza. So RM1 hari ni, kalau kita simpan dalam bank ataupun kita invest dekat mana-mana, duit tersebut, kalau kita tengok for example 5 tahun akan datang, duit tu tak akan jadi RM1. Sebabnya yang RM1 sekarang tu kita letak dalam bank, bank akan bagi interest rate kat kita apa semua. So duit tersebut akan lebih besar lah daripada RM1. Okay. Tapi kalau RM1 tu kita spend sekarang, memang tak ada nilai lah masa depan, dah habis kan. So macam tu lah. So kalau kita invest, kita akan dapat return. So duit yang RM1 tu akan jadi lebih besar. Konsep dia macam tu lah. Real value of money, kita akan sebut berkenaan dengan real value lah. For example, kita akan dapat duit for example RM1,000 next year. Tapi kalau kita yang RM1,000 next year tu bawa ke masa sekarang, nilai dia akan jadi makin berkurang lah. Dia sebaliknya lah kan. Okay, so investment to be evaluated to identify the attractiveness. So investment yang kita buat tu, pelaburan yang kita buat tu, dia bergantung kepada dua benda. Satu, masa. Satu lagi, dia punya return tu lah, ataupun interest tersebut. Okay, so dua benda ni akan menyebabkan nilai duit tu akan bertambah ataupun berkurang lah, mengikut masa kan, dan return. So konsep ni lah kita panggil time value of money. Okay, so kita tengok future value dulu. Future value single payment, satu pembayaran. For example, kita dapat berapa hari ni, beberapa tahun akan datang, duit tersebut akan jadi berapa. Right, which is accumulation of funds to some date in future. Growth of investment. So kita letak duit hari ni, so future value, PV tu present value, present tu sekarang lah. Okay, kita bawa ke masa depan, so daripada kiri ke kanan tu, dia akan jadi future value. Okay, example, kita ambil example, senang je. What will be the future value of 10,000 in 5 years? Okay, yang mana return sebanyak 15%. So berapa nilai 10,000 sekarang 5 tahun akan datang? Kan? Return pula 15%. Banyak return 15%. So future value equal to present value, yang 10,000 tu present value, kali dengan FVIF. Dia dalam soalan final exam kita akan bagi 4 table. 4 table. Kita ada table PVIF, FVIF, PVIFA dengan FVIFA. So kalau single payment, dia tak ada A dekat belakang, FVIF sahaja. Future value dia sama ada kita nak tengok PVIF ataupun FVIF, dia bergantung kepada apa yang kita nak cari. For example kat sini kita nak cari nilai future value, so kita akan guna FVIF. Right. And then KN. K tu stand for return ataupun interest, and then N tu adalah masa dalam tahun. N masa dalam tahun. Okay, so 10,000 times dengan FVIF 15% and then 5 years. Right, so kena tengok dalam table FVIF 15 tahun kat mana, 15% kat mana, and then 5 tahun kat mana, and then dapat nilai dia. So kalau kita tengok table FVIF 15% 5 tahun,
So kita dapat dalam table tu 2.0114. So table tu boleh dapatkan daripada soalan final exam yang pastial lah. Dalam pastial memang ada. So 10,000 kali dengan 2.0114, so which is equal to 20,114. So kalau kita simpan duit 10,000 dalam bank hari ni, yang mana memberi interest sebanyak 15% selama 5 tahun, duit tersebut akan jadi RM20,114. Okay? Okay, yang tadi future value. Now kita nak tengok present value. Kita nak bawa nilai masa depan ke masa sekarang. Patah balik kan. The reverse of future value. Okay, yang ni kita biasanya kita guna present value ni untuk membuat investment decision lah, sama ada nak invest ke tak nak. So for example, kalau pelaburan ni menjanjikan pulangan sebanyak 20,000 5 tahun akan datang. So nilai dia sekarang berapa macam tu lah lebih kurang So concept to determine the present value of future sum, which is using PVIF. So yang ni kita akan guna table PVIF. Tadi guna table FVIF. Sebab kita nak present value, kita pakai table PVIF. Alright. Okay, so example dia, what is the present value of 10,000 to be received 10 years from today? So kita akan dapat 10,000 10 tahun akan datang, yang mana interest dia sebanyak 8%. So nilai dia sekarang berapa so present value equal to future value times dengan PVIF tanpa A dekat belakang, KN. So duit future value kita 10,000 kali dengan PVIF 8% 10 tahun. So tengok dalam table PVIF 8% 10 tahun. So berapa? So nilai dia 0.4632. So 10,000 kali dengan 0.4632, which is equal to 4,632. So 10,000 tahun akan datang, nilai dia sekarang adalah 4,632. Alright. So jangan tertukarlah between PVIF dengan FVIF. Tadi pun saya dah bagi tahu, ikut apa yang kita nak cari. Kalau you nak cari future value, so you guna FVIF. Kalau you nak cari present value, so you guna PVIF. Macam itulah. Okay, tadi single payment satu pembayaran. Yang ni kita nak tengok annuities, multiple pembayaran. Stream of equal payment. Dia syarat untuk annuity ni, payment dia adalah sama every period tu. For example, you nak simpan dalam bank sebanyak 1,000 setahun selama 5 tahun. So nilai 5 tahun akan datang berapa? For example macam tu lah. So ada dua jenis annuities. Yang pertama ordinary annuity. Yang mana ordinary annuity ni bayar pada akhir period. For example, kita simpan duit dalam bank sebanyak RM1,000 pada bulan 12 every year. Yang ni kita panggil ordinary lah. Kalau annuity due, yang ni kita start payment tu dibuat pada awal period. Maknanya pada bulan 1 setiap tahun. Kan? Itu annuity due. Okay, kita tengok ordinary annuity dulu. Okay, so timeline dia macam ni. Kita bayar tu, payment dia tu sama every year pada akhir tahun. Okay. Example, what is the value of 10,000 ringgit annuity made at the end of the year for 3 years with the rate of return of 10%. So future value annuity equal to PMT tu payment payment yang sama kita buat setiap period, and then kali dengan FVIFA. Yang ni table yang lain, bukan FVIF. FVIFA ni adalah table yang lain, and then dia punya interest dengan period lah. Okay, so kita masukkan 10,000 setiap tahun selama 3 tahun. So 10,000 payment tu kali dengan FVIFA 10% 3 years. So dalam table FVIFA 10% 3 years, so which is equal to 3.3100 dalam table tersebut lah. Okay, so jawapan dia adalah so kalau kita menyimpan selama 3 tahun, duit tu akan jadi RM33,100 kan. Okay, ordinary annuity untuk present value pula. Tadi future value. Yang ni kita nak tengok present value of annuity under ordinary annuity. So using table PVIFA. Yang ni kita akan guna table PVIFA. Okay. So kalau kita akan dapat 30, kita nak 30,000 5 tahun akan datang, yang mana interest dia sebanyak 15%, berapa kita kena menyimpan every year?
Tu konsep dia. So present value annuity equal to payment PVIFA KN. So 30,000, tengok table PVIFA 15% 5 years. Okey, dia macam ni. Kalau kita menyimpan 30,000 setiap tahun, berapakah nilai dia sekarang? Kan? So PVIFA 30,000 kali dengan PVIFA 15% 5 years. So which is kita akan dapat nilai dia sekarang adalah sebanyak 100,566. Okey, untuk annuity due pula. Okey, future value of annuity due. So yang ni kita akan guna table FVIFA lah sebabnya ingat annuity due tu dibayar payment dia dibuat pada awal period. Maknanya every ni lah. Maknanya untuk tahun pertama tu Januari tu dah start menyimpan atau dah buat payment. Okay, so dia punya trick untuk annuity due ni, kalau kita nak cari future value, kita kena tambah sikit kat belakang tu 1 plus K. Kena tambah 1 plus K. So extra 1 tahun lah, sebabnya kita simpan awal kan. Okay, what is the beginning of 10,000? Sorry, what is the value of 10,000 annuity made at the beginning of 3 years with the rate of return of 10%? Okay, so kita menyimpan 10,000 setiap tahun yang mana dibuat pada awal tahun. So 10,000 FVIFA 10% 3 years. Okay, and then kali dengan 1 plus K pula. 1 tambah K itu interest tadi lah 10%. 1 tambah 0.1. So which is jawapan dia kalau kita start menyimpan 10,000 setiap awal tahun untuk selama 3 tahun, so duit tu akan jadi 36,774 10 sen. Okay, untuk present value annuity due pula. Okay, so tadi sama juga kena tambah 1 plus K lah. Kena tambah 1 plus K. So example, cash inflow 30,000 per annum, 30,000 setiap tahun di awal period untuk 5 tahun, and then rate of return dia 15%. So 30,000 kali dengan PVIFA and then tambah 1 plus K, 1 tambah 0.15. So jawapan dia 150,650 90 sen. Okay, and then last kali kita nak tengok berkenaan dengan amortization. Amortization ni sebenarnya adalah a loan paid off in equal installment. So macam dia sama macam annuity, cuma kita nak tahu payment kita every month berapa. So tugas kita sekarang nak cari PMT tadi, payment include both principal and interest, right? Okay, so example, you plan to buy a used car with a borrowing of RM10,000 for a period of 5 years at the rate of 10%. So nak beli kereta berharga 10,000. Okay, so nak buat jadual pembayaran selama 5 tahun and then interest yang bank bagi sebanyak 10%. Okay, so present value dah ada, which is 10,000. Kita beli hari ni kan, kita beli hari ni dengan harga 10,000. So present value 10,000. So disebabkan kita guna present value, so kita akan guna PVIFA, right? Sebab PV kena dengan PV lah. Okay, cuma sekarang kita nak cari yang payment every month tu berapa. Alright, so 10,000 equal to payment times dengan PVIFA 10% 5 years. So paymentnya adalah kita bawa payment tu keluar and then 10,000 tu masuk dalam rumus. So dia akan jadi 10,000 bahagi dengan PVIFA 10% 5 years, which is 3.791. So maknanya kita punya installment kena bayar every year. Every year setiap tahun kita kena bayar 2,637.83 sen. Tapi sebenarnya kalau kita buat pinjaman dengan pihak bank berkenaan dengan pinjaman kereta hire purchase, so dia installment dia dalam bentuk bulanan. Tapi in this case kita tengok in term of annually lah. Okay, so ini yang penting juga, loan amortization schedule, sebab kita dah kira tadi annuity payment kita kena bayar setiap bulan adalah sebanyak 2,637.83 sen. Okay, so kita boleh buat table lah. Maaf. So beginning balance kita start dengan nilai kereta tersebut 10,000 and then annuity every year selama 5 tahun 2,637.83 sen. Yang mana interestnya adalah A kali dengan K. Beginning value tadi 10,000 tadi kali dengan interest kita sebanyak 10%. So 10% kali 10,000 dapat 1,000 lah.
Okay, and then principal yang kita bayar adalah sebanyak 1,637, which is B minus C lah. 2,637.83 tolak 1,000 tu. So principal yang kita bayar 1,637.83 sen. And then ending balance adalah beginning balance tolak dengan principal tadi. Kita bayar 1,600 kan. So 8,362.17 sen. Okay, and then carry forward pada tahun yang kedua. Sama juga, annuity kita yang sama juga 2,637.83 sen. So interest yang kita bayar adalah 10% daripada 8,362.17 sen. So which is 836.22 sen. So principalnya adalah 2,637.83 sen tolak dengan tolak dengan C tadi kan, 836.22. So dapat kita bayar principal sebanyak RM1,801.61, and then ending balance adalah beginning balance tolak dengan principal, dan seterusnya sampai habis lah. Cuma untuk tahun yang terakhir, which is tahun yang kelima, okay, beginning balance tu untuk annuity tu kita kena buat adjustment sedikit lah. Which is kadang-kadang dia lagi sebabkan titik perpuluhan lah. So pada tahun yang terakhir tu dia kena tambah RM1, tak tambah RM1 pun, tak apa RM1 80 sen around macam tu lah. Kena bayar lebih sikit, 2,638.72. Okay. Okay, dan make sure ending balance pada tahun yang kelima adalah kosong lah, habis, maknanya dah habis pembayaran kita. Okay, so itu saja untuk chapter time value of money. Make sure you tengok betul-betul, tengok balik slide betul-betul. Saya harap you all boleh faham lah. Kalau tak faham, boleh contact saya balik. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.